Bab bagaimana membuka aurat pada ketika menunaikan hajat, yakni pada ketika membuang air. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW bila mahu qada hajat, baginda tidak mengangkat kainnya sehingga dekat dengan tanah, sehingga dekat dengan tanah, dekat dengan bumi. Abu Daud berkata hadis ini diriwayatkan oleh Abdus Salam bin Harb daripada A'mash daripada Anas bin Malik, dan ia adalah dhaif. Bab larangan bercakap pada ketika membuang air. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Sa'id, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah keluar dua orang lelaki untuk qada hajat dengan mendedahkan atau membuka aurat dan dengan bercakap-cakap, sambil bercakap-cakap, kerana Allah Azza wa Jalla yamqutu ala dhalik, murka atas perbuatan itu, kerana Allah Ta'ala murka terhadap perbuatan seperti itu. Abu Daud berkata tidak ada orang lain yang mengisnadkan hadis ini kecuali Ikrimah bin Ammar. Bab berkenaan dengan seseorang, adakah dia boleh menjawab salam pada ketika dia sedang buang air kecil. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibni Umar, katanya ada seorang lelaki lalu dekat Nabi SAW ketika baginda sedang membuang air kecil. Orang itu pun memberi salam kepadanya, tetapi Nabi SAW tidak menjawab, yakni salam, tidak menjawab salamnya itu. Abu Daud berkata ada diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan selainnya bahawa Nabi SAW telah bertayamum kemudian menjawab salam kepada orang itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Muhajir bin Qunfudh bahawa dia datang kepada Nabi SAW ketika mana Nabi sedang buang air kecil. Dia pun memberi salam kepadanya, tetapi Nabi SAW tidak menjawab salamnya, hinggalah baginda berwudu. Kemudian baginda menyatakan keuzurannya kepada orang itu dengan katanya, sesungguhnya aku tidak mahu, aku tidak suka menyebutkan nama Allah yang Maha Tinggi kecuali dalam keadaan suci. Atau dia berkata, itu lafaz saja berbeza, ala tuhrin atau ala tuharatin, yakni dalam keadaan suci. Bab berkenaan dengan seseorang yang menyebut Allah, mengingati Allah atau menyebut Allah dalam keadaan tidak suci. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW menyebut Allah Azza wa Jalla atau mengingati Allah Azza wa Jalla dalam segala keadaannya. Babul khatam, ini bab cincin yang ada padanya sebutan Allah ataupun nama Allah. Bolehkah seseorang membawanya masuk ke dalam ataupun ke tempat buang air? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW bila masuk ke tempat sunyi, ini untuk qada hajat, baginda meletakkan cincinnya, yakni dia buangkan cincinnya di luar,
Qala Abu Daud mengatakan hadis ini adalah hadis munkar. Hadis ini hanya diketahui daripada Ibnu Jurayj, daripada Ziyad bin Sa'ad, daripada Zuhri, daripada Anas, bahawa Nabi SAW telah mengambil atau telah memakai cincin dari perak, kemudian dia membuangnya. Wal wahmu fihi, waham dalam hadis ini berlaku daripada Hammam, berpunca dari Hammam. Tidak ada yang meriwayatkannya selain daripada Hammam. Baiklah, kita tengok. Tengok pula. Kaifat takasyuf indal hajah, ini bagaimana membuka aurat atau mendedahkan aurat pada ketika qada hajat. Yang ni di sini Imam Abu Daud nak sebutkan apa ni, adab lagi, adab pada ketika nak buang air, sama ada air besar ataupun air kecil. Ini termasuk dalam adab lagi. Seperti mana sebelum ni kita sudah maklum dah, Nabi SAW dia kata, innama analakum bimanzilatil walid, aku bagi kamu seperti ayah. Jadi sebagai seorang ayah, dia ajarlah benda-benda yang kecil-kecil, yang remeh-temeh begitu. Ini termasuk di antara yang dia ajar lagi. Cuma sebelum pada kita pergi kepada isi dia tu, kepada matan dia tu, eloklah kita bincangkan tentang sanad dia. Terutama apabila Abu Daud sebut sini, maknanya tujuannya yang sebut-sebut benda gini ni nak tukar cara sikit, tukar cara, nak tingkatkan sikit dari segi pengajian orang-orang kita, terutama pengajian hadis. Bukan sekadar baca matan saja, tidak. Dan kita baca kitab asal ni, kitab asal ni dia sekali dengan sanad, kita kena sebutlah sikit sebanyak berkenaan dengan sanad, biar kita berkenalan juga dengan perawi-perawi dia tu. Barulah kita tahu bahawa dalam kitab ni, orang panggil kitab sahih tu bukan semuanya sahih, ada juga tidak sahih. Walaupun orang panggil sahih, sihah sittah, 6 kitab yang sahih, itu mengikut hak kebanyakan, bukan setiap hadisnya. Macam dalam Abu Daud ni, termasuklah salah satu hak 6 tu Abu Daud ni kan, Sunan Abu Daud ni, tidak setiap daripada hadis-hadis yang tersebut dalam kitab dia ni sahih belaka, tidak. Ini daripada pengakuan dia sendiri. Inilah kita tak tahu. Baiklah, Zuhair bin Harb, itu adalah seorang yang terkenal, thiqah, thabt, rekah-rekah lah setengah-setengah tu, thiqah dan thabt, seorang yang teguh dan dipercayai. Qala haddatsana Waki' anil A'mash an rajul. Waki' menerima hadis ini daripada A'mash. A'mash mengambil daripada seorang lelaki, an rajul, seorang lelaki. Siapa dia? Lelaki itu tak sebut. Ini benarnya, tak sebut nama, tak boleh dah tu. Dari segi ilmu hadis tak boleh, tak sebut nama lagu tu tak boleh. Siapa dia? Orang tu, orang lelaki tu siapa dia? Baik, di sini tidak disebutkan nama itu, tetapi kebanyakan ulama mengatakan yang orang yang tidak disebutkan nama ni, orang panggil dalam istilah kalau mustalah hadis, usul hadis, orang panggil mubham, al-mubhamat. Nama-nama orang yang sama nama dia. Dia sebut rajul, Abu Gani misalnya, siapa dia nama dia sebenar? Ataupun rajul dalam hadis ni, siapa dia ke yang dimaksudkan rajul yang samar itu? Sini. Kebanyakan ulama mengatakan hak ni hak tidak disebut nama ni, sebenarnya ialah Al-Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Yang ni cucu kepada Sayyidina Abu Bakar, Qasim. Qasim ni terbilang sebagai salah seorang ahli fiqh. 7 orang ahli fiqh yang terkenal di Madinah, salah seorangnya ialah Qasim.
Dia orang alim besar, Qasim, cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Dalam Sunan Baihaqi ada tersebut. Sini tak ada lah. Dalam Sunan Abi Daud ni tak ada rajul gitu saja. Tapi dalam Sunan Baihaqi ada sebut dengan sanad yang lengkap, dan disebut nama orang hak celah tu. Di antara A'mash dengan Ibnu Umar tu siapa dia orang? Iaitu begini bunyinya. Ahmad bin Muhammad bin Raja' al-Massisi an Waqi' an al-A'mash an Qasim bin Muhammad an Ibni Umar radhiyallahu anhu. Ada sebut Qasim bin Muhammad. Maknanya hak celah tu ada. Hafiz Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib dan Tahdzibut Tahdzib, di dalam bab mubhamat, dia menyebutkan A'mash daripada rajul an ibni Umar fi qada'il hajah. Dalam bab inilah, dalam bab qada' hajat ni, A'mash tu nama dia Sulaiman. A'mash itu gelaran dia. Pasal apa ni digelarkan A'mash? Pasal mata dia tu berair sama. Mata dia bermasalah lah mata dia. Digelarkan dengan A'mash. Namanya sebenarnya ialah Sulaiman bin Mihran. Itu nama dia. Jadi Ibnu Hajar kata Sulaiman A'mash meriwayatkan an rajul, daripada seorang lelaki, tidak disebut, daripada Ibnu Umar dalam bab qada hajat, iaitu la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Yani Nabi SAW tak angkat kainnya kecuali apabila dia dekat dengan tanah. Apabila dia nak duduk benar, barulah angkat. Qila, kata setengah ulama, dia tu ialah Qasim bin Muhammad. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Taqribut Tahdzib dan Tahdzibut Tahdzib ni kitab rijal lah, kitab ilmu rijal. Tahdzibut Tahdzib tu besar, 12 jilid, semua cerita pasal perawi-perawi hadis. Taqribut Tahdzib dia peringkah jadi 2 jilid. Jadi 2 jilid. Tetapi hak Taqribut Tahdzib tu dia menekankan perawi-perawi yang dipertikaikan sahaja. Adapun dalam Tahdzibut Tahdzib tu perawi yang diterima pun ada juga. Dalam Sunan Sittah ni perawi-perawi sebanyak mana ada sebut dalam. Kita boleh tahu lah. Habis itu. Jangan disangka bahawa rajul di sini, yang samar di sini ialah Ghiyath bin Ibrahim. Jangan disangka begitu. Kalau Ghiyath bin Ibrahim salah seorang yang dhaif. Sebab apa kita tak boleh sangka begitu? Ni kajian ulama ni begitu teliti. Dia kata sebab hak dalam riwayat A'mash, hak ada di celah dia tu Ghiyath bin Ibrahim bukan riwayat daripada Ibnu Umar, hak tu daripada Anas. Tu daripada Anas. Hak ni riwayat A'mash daripada Ibnu Umar. Hak ada Ghiyath bin Ibrahim tu di celah di antara A'mash. Lepas pada dia tu rajul, hak tu riwayat Anas, bukan riwayat Ibnu Umar. Lepas tu kita ambil hak ujung dulu. Saat ni ambil hak mula-mula sanad dia, lepas tu ambil hak ujung. Abu Daud berkata, qala Abu Daud. Ni dalam kitab Abu Daud ni hak bermasalah. Ni hak kena berhati, sini seni dia duduk, beza daripada orang lain, duduk sini. Bila dia kata qala Abu Daud tu, kena tak boleh ngatuk lah, tak boleh ngatuk, kena cerah mata. Sebab sini banyak orang keliru, bukan orang kecil-kecil keliru, orang besar-besar pun keliru. Dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Abdus Salam bin Harb. Saat ni Imam Abu Daud ambil daripada Waqi', daripada A'mash. Ni hak kita dah baca saat ni. Ni dia kata ada juga hadis ini diriwayatkan oleh Abdus Salam bin Harb daripada A'mash, daripada Anas bin Malik, wa huwa dha'if, dan ia dhaif. Ia tu huwa tu balik ke siapa? Tu masalah. Huwa tu balik kepada Abdus Salam ke? Sebab A'mash tu tidak dhaif.
Anas bin Malik maklum dah sahabat. Amash tu tidak dhaif, dalam Bukhari dalam gapo tu pun ada dia nya. Abdus Salam bin Harb dia ni dhaif ke? Abu Daud kata wa huwa dhaif, ni balik huwa dia balik ke dia ke balik ke gapo? Sini keliru. Sehingga hak keliru tu pengarang kitab Ghayatul Maqsud yang anda sebut baru ni, Ghayatul Maqsud ni syarah Abu Daud 30 jilid. Kemudian Aunul Ma'bud sebahagiannya ada, itu ringkasan daripada dia, anak murid dia ringkas. Asalnya Tok Guru tulis 30 jilid. Dalam tu dia kata wahwa ni balik kepada Abdus Salam. Abdus Salam tu dhaif mengikut Abu Daud. Dia kata begitu, dia mengikut Ibnul Qayyim dalam Tahdzibus Sunan. Tengok keliru dah ni. Ibnul Qayyim pun keliru. Ibnul Qayyim kata wahwa ni balik kepada Abdus Salam. Yang ni Imam Abu Daud kata dia ni Abdus Salam tu hak dhaif. Sedangkan orang lain kata tak. Pengarang hak ni Badlul Majhud ni Maulana Khalil Ahmad Saranpuri belah-belah tahun mengajar Abu Daud. Nak tahu mengajar Abu Daud. Jadi dia kata bukan, puan ni tidak balik kepada Abdus Salam, balik kepada hadis ni ada juga diriwayatkan selain daripada Waqi' oleh Abdus Salam, tapi dia riwayat daripada Anas. Hak riwayat daripada Anas celah dia tu hak Ghiyath bin Ibrahim. Sebab apa jadi dhaif? Bukan kerana Abdus Salam. Abdus Salam ni orang kuat, tidak orang dhaif, tetapi kerana rajul hak dia celah di antara A'mash dengan Anas. Rajul di situ siapa dia? Iaitu Ghiyath bin Ibrahim. Ia disebutkan tadi. Hak riwayat daripada Anas dicelah di antara A'mash tu dengan Anas ialah Ghiyath bin Ibrahim. Hak ni rajul dicelah di antara Ibnu Umar dengan A'mash, bukan Ghiyath bin Ibrahim tu, tetapi Qasim bin Muhammad. Jadi maknanya di ayat sininya Imam Abu Daud nak rayak hak hadis hak riwayat Abdus Salam daripada Anas ni, ujung dia tu Anas, hak tu dhaif. Tetapi hak ni riwayat daripada A'mash daripada Ibnu Umar tidak dhaif. Tidak dhaif ni. Hak dhaifnya riwayat Abdus Salam daripada A'mash. Sebab apa? Sebab ada Ghiyath bin Ibrahim celah dia tu. Situ benar. Kalau kita kata wahwa dhaif dia balik pada Abdus Salam, Abdus Salam ni dhaif. Tidak, dia tidak dhaif. Bahawa wahwa ni hadis hak kita baca ni, hadis hak kita baca. Asal lagi kemungkinan. Kalau kita kata hak ni Zuhair bin Harb qala haddatsana Waqi' 'anil A'mash 'an rajul 'an Ibni Umar, hak ni hak dhaif. Pasal apa dhaif? Pasal rajul tu tidak jelas. Ada kemungkinan juga. Itu kemungkinan yang ketiga. Rajul tu tidak jelas. Kalau Hafiz Ibn Hajar kata, dia tidak kata memang dia tu dengan yakin adalah Qasim bin Muhammad. Dia tidak kata, dia kata qila. Setengah ulama kata dia ni Qasim bin Muhammad. Setengah ulama kata. Setengah ulama, maknanya qila ni kalau dalam kitab-kitab dia menunjukkan dhaif, tidak kuat mana lah, tidak kuat mana. Kalau riwayat sebut dengan orang panggil sirah tamrid dengan bina majhul lagu ni sirah tamrid, jadi dia memberi makna dhaif, tidak kuat mana. Hak kata dia ni Qasim bin Muhammad. Jadi setengah-setengah ulama mengatakan dia ni hadis ni wahwa ni balik kepada hadis yang kita baca, sanad yang sekali dengan sanad yang kita baca ni lah. Hak ni hak dhaif. Pasal apa dhaif? Pasal rajul tu tidak jelas siapa. Tetapi tak kena juga. Kalau kata lagu tu tak kena. Abu Daud bukannya orang main-main. Bukan calon-calon orang. Hadis hak dia hari ni Zuhair bin Harb semua, hak ni tidak dhaif. Hak ni tidak dhaif. Tak mungkin kita katakan walaupun rajul itu mubham. Sebab apa? Melalui sanad yang lain macam tadi dalam Baihaqi ada sebut dengan jelas Qasim bin Muhammad. Bukan qila dah, memang jelas hak tu Qasim bin Muhammad. Bila sudah jelas hak tadi hak duduk sakotnya situ rajul tu siapa dia? Bila sudah jelas tak ada timbul masalah dah orang lain molek belaka. Nah hadis ini tidak dhaif. Sahih. Hadis ini sahih. Ni benarnya. Lepas tu kalau tengok dalam setengah-setengah kitab mungkin ada dalam mungkin bahagian daripada kita ni ada sekali dengan takhrij hadis dia. Dia kata dhaif. Tak kena, dia terpengaruh. Sebab tu kata Abu Daud, qala Abu Daud ni kena faham molek tu. Kena faham molek. Dia kata qala Abu Daud
rawahu Abdus Salam, riwayat Abdus Salam daripada Amash, daripada Anas. Hak tu dhaif. Pasal apa? Pasal Riyah bin Ibrahim ada. Riyah bin Ibrahim itu bahkan bukan setakat dhaif. Setengah-setengah ulama mengatakan dia ni kadzab pun ada. Kadzub, pendusta besar. Kalau lagu tu boleh naik ke peringkat maudhu' tu. Kerana dia ada dia seorang tu. Tetapi hak riwayat Anas ni, Amash daripada Anas ni. Bukan riwayat Amash daripada Ibnu Umar tu. Hak tu jelas tidak dhaif hak tu. Ni benda yang kita kena perhati berkenaan dengan hadis-hadis ni. Sebab tu ni anda nak baca sikit lah, sebab ramai kan benda keliru ni. Lepas tu dalam setengah-setengah kitab tu ada mungkin ada takhrij hadis tu dia kata dhaif. Lepas tu Ibnu Qayyim kata dhaif. Maknanya wahwa dia balik kepada Abdus Salam. Abdus Salam ni dhaif. Tidak dhaif Abdus Salam. Dia cuba kita tengok sini dalam Badlul Majhud. Hak ni hak lebih kemah. Dia kata ad-dhamir yarji'u ila al-hadith alladhi rawahu Abdus Salam bin Harb 'an al-A'mash 'an Anas, la ila Abdus Salam bin Harb. Dhamir ni balik kepada hadis, bukan balik kepada Abdus Salam. Qala fi darajat mirqat as-su'ud wa lam yurid tad'if Abdus Salam. Darajat mirqat as-su'ud Ali Sayuti. Dia kata Imam Abu Daud tidak bermaksud nak mendhaifkan Abdus Salam di sini. Kalau dia kata saat ni, dia tidak maksud nak mendhaifkan Abdus Salam. Apa? Sebab Abdus Salam ini hafiz, thiqah min rijalis sahihain, perawi Bukhari dan Muslim. Benar dia ni. Kalau Abu Daud kata cara tak pandai, benar lah Abu Daud. Gua tu balik kepada Abdus Salam. Bagaimana? Dia ni hafiz, semua orang kata hafiz, thiqah, perawi Bukhari dan Muslim. Bahkan maksud dia, maksud Abu Daud nak mendhaifkan tariq orang yang mengatakan daripada Anas, kerana Amash tidak dengar daripada Anas. Kalau tidak sabit ada Riyah bin Ibrahim celah tu pun ulama mengatakan dia tak ada dengar apa-apa daripada Anas. Tiba-tiba dia kata an Anas, tak lagi dia munqati, putus situ. Kalau kita terima Amash ni dakwa dia ambil daripada Anas, tak boleh juga. Sebab apa? Sebab munqati. Jelas ulama-ulama mengatakan Amash ni dia tak ada dengar apa-apa daripada Anas. Mesti ada orang lain. Pas ada orang lain tu siapa? Kalau ada Riyah bin Ibrahim, tak ada orang lain dah. Pasal Riyah bin Ibrahim tu orang tak pakar. Dengan sebab itu dia dhaif. Dengan sebab tu hadis ni dhaif. Kalau kita tak terima ada Riyah bin Ibrahim pun, siapa? Amash ni dia tak ada bertemu dengan Anas. Munqati dhaif dah lah. Kalau kita terima ada pun, hak ada tu orang tak pakar, tak boleh juga. Sebab tu Imam Abu Daud bermaksud nak dhaifkan tariq ni, tariq Abdus Salam ni. Bukan nak dhaifkan Abdus Salam tu sendiri. Tak. Sebab itulah Imam Tirmizi bila dia riwayatkan hak ni Amash daripada Anas ni, dia kata mursalan, secara mursal. Secara mursal. Amash ni riwayat daripada Anas secara mursal, yang ni putus. Dia tidak mari sanad celah dia. Abdus Salam panjanglah kalau nak bincang pula kan. Rasanya tak perlu. Nak Abdus Salam tu ada dua pula. Abdus Salam bin Harb, adik-beradik Zuhair bin Harb. Ni sanad kita baca ni kah? Kau mana? Dak, orang lain. Abdus Salam bin Harb juga, tapi orang lain, bukan adik-beradik dia. Orang lain. Pula panjanglah. Jadi rasanya tak perlulah sampai ke situ. Di sini dalam Bazul Majhud ni dia royak habis lah. Dalam Tirmizi, Imam Tirmizi mari kedua-dua riwayat daripada Ibnu Umar, Amash daripada Ibnu Umar tak anak ni, dan dia mari juga riwayat Abdus Salam daripada Anas, dia mari kedua. Dan Imam Tirmizi kata kedua-duanya mursal, bermakna bagi dianya tidak sahih kedua-duanya. Sebab dia mari secara mursal, tak sebut tu rajul tu siapa dia. Jadi tidak sahih lah mengikut dia dalam sanad dia tu, tidak sahih. Bukan bermakna di sini tidak sahih. Sini ada sebut rajul tu celah tu di antara Amash dengan Ibnu Umar. Cuma masalahnya rajul tu siapa?
Mubham tak jadi masalah. Mubham kalau kita tengok kitab rijal, hak mubham dalam bab ni, siapa dia hak mubham? Hak sama dalam bab ni, nama gapo sebenarnya? Boleh selesai masalah. Hak mubham dalam bab ni, ulama faham lah kau. Dalam bab ni ada berapa orang hak mubham? Hak sama, tak jelas. Kita akan jumpa sana. Bila kita tahu, kita boleh hukum. Boleh katalah sahih, kau dhaif, kau lagu mana kau? Gitu. Baiklah. Habislah situ. Ini menunjukkan bahawa pada ketika qada hajat itu sebaik-baiknya cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk ni, kita jangan dedahkan aurat selalu, terutamanya di tempat lapan. Kita kena bila-bila duduk tu akad sikit-sikit, bila rapat tu baru akad habis. Tidak kata duduk cacai lagi akad dah. Tidak lagu tu caranya. Tapi kalau duduk dalam bilik air yang tertutup, tidak, ini masalah lain. Ini masalah kalau di tanah lapan. Kalau di tanah lapan, tujuan apa buat gitu? Supaya nak menutup diri kita lah, untuk tasatur orang panggil. Kenapa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam akad kokoh tu? Untuk tasatur, supaya ketika perlu sangat je kita ni dedahkan aurat. Kalau tidak, kita tidak. Itu tujuannya. Nak ajar hak tu. Lepas tu kalau dalam bilik air tak ada timbul masalah dengan orang lain. Jadi kalau kita buka dulu lagi pun, ketika duduk cacat buka pun tak apa hak tu, tak termasuk dalam hak ni. Begitu juga dalam hadis-hadis disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia pergi buang air, dia tutup kepala. Itu pun dengan maksud tasatur juga. Setengah-setengah orang yang tidak faham, dia pergi kara kursi, dia kata sebab apa dia masuk apa ni dalam bilik air, ataupun pergi padai kau apa tutup kepala tu, dia kata takutnya lesek najis tu, kau syaitan. Dia kata lagu tu, itu tak ada asal tu, tak ada asal. Nabi SAW tutup kepala tadi dengan maksud tasatur, supaya orang tak nampak. Kalau sekali tak tengok tu, dah tutup dulu, tak nampak tu kan. Jadi benda-benda yang memalukan begitu, sepatutnya kita dalam keadaan yang paling tertutup setakat mana yang boleh. Tapi setengah orang, oleh kerana dia tak faham tadi, dia nak masuk jamban, tadi tak pakai piah, dia ambil piah tu atas kepala. Itu tak ada asal. Tak ada asal. Kerana dia takut lesen atas kepala. Sebab itu Nabi SAW tutup kepala. Tutup kepala tu dengan maksud lain. Sebab saat ni lah, sebab dia nak buang air, saat ni dia akad sikit-sikit, apabila dekat baru dia akad. Itu dengan maksud tasatur, nak menutup diri daripada pandangan orang, tak molek. Nampak pemandangan tu tak molek. Begitu juga kalau pakai tudung, kalau sekali orang lalu kita boleh tudung, tak nampak. Tak nampak. Sebaik-baiknya gitu. Kalau dalam jamban tak ada maksud, pas tudung piah dalam jamban, aku dia tutup untuk siapa? Kalau untuk syaitan, kepala saja kau ni boleh lomba, tubuh boleh lomba kalau nak kira. Boleh tahan tutup lagu tu. Tidak, tak ada maksud tu. Dia silap faham lah, silap faham. Pas semua kita baca dah sebelum pada ni. Kalau kita terima hadis, walaupun hadis tu dhaif dalam Tirmizi tu, bila kita baca Allahumma inni a'udzubika tu, syaitan pun tak nampak. Dan dia tak nampak, dia nak comor warna kepala kita, kau tubuh kita. Tak nampak lah nak comor warna. Tak ada lah kalau kita terima tu pula. Tak ada ruang adalah untuk dia nak comor tubuh kita, dia tak nampak kita. Kalau kita terima tu. Dah tu kita boleh pakai. Mudah-mudahan begitu sungguh. Cuma tak boleh i'tikad lah. Oleh pegang kemah kemin dalam hadis, memang syaitan tak nampak seroti. Tak boleh lah lagu tu, pasal hadis tu setara mana. Itu penting mengaji hadis tu, baru kita letakkan hadis tu pada tempat yang sepatutnya. Dalam bab ni tak boleh nak buat pegangan gitu, bukan hadis dhaif. Hadis dhaif. Tapi kita boleh lah untuk kelebihan. Mudah-mudahan sungguh lagu tu, mudah-mudahan dengan harapan begitulah. Baiklah. Bab larangan. Karahiyah tu dengan makna tidak suka, tidak elok, tak kenal. Maksudnya larangan lah asal dia. Larangan daripada, sebab dalam hadis ni Nabi SAW larang. Hasil daripada larangan itulah dia tubik makna karahiyah tu. Setengah-setengah orang kata karahiyah ni makruh selalu. Tak kena, anda tak setuju terjemah karahiyah ni makruh selalu. Sebab setengah-setengah tempat karahiyah ni dalam istilah kitab-kitab dulu, dia tidak khusus dengan makruh. Karahiyah ni dengan makna haram pun boleh jadi.
larangan lah. Kalau kita terima larangan, boleh jadi larangan itu memberi makna haram, boleh jadi memberi makna makruh, boleh jadi. Tapi kalau kita terjemah makruh selalu oleh kerana perkataan karahiyah tu, banyak tempat kita tidak akan kena. Semua ulama kata situ dengan makna haram, lepas tu karahiyah apa makna? Tak lagi lah. Sebab tu dari segi terjemah molek kita kata larangan berbual-bual, bercakap-cakap pada ketika membuang air. Dan larangan itu membawa kepada makna makruh di sini atau haram. Tengok keadaan lah tu. Tengok keadaan. Waktu kita tentukan kemudian. Baiklah, hadis ini diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar bin Maisarah. Haddatsana Ibnu Mahdi qala haddatsana Ikrimah bin Ammar. Ni siapa dia ni? Ubaidullah bin Umar bin Maisarah. Dia ni tak apalah, maknanya orang molek tak apa. Haddatsana Ibnu Mahdi, kata dia. Ibnu Mahdi cerita. Siapa dia Ibnu Mahdi? Dia sebut Ibnu Mahdi, Abdul Rahman Ibnu Mahdi. Ni orang besar ni, orang besar benar ni. Orang besar benar ni. Bin Hassan Al-Ambari, Abu Sa'id Al-Basri. Dia ni thiqah, thab, Al-Hafiz, Al-Imam, Al-Alam. Berapa tu lafaz ta'dil tu, berapa diberikan kepada dia. Bukan thiqah saja, tak. Bukan saduq, tak. Patah. Thiqah, thab, teguh, kemah, orang kemah. Hafiz, imam. Imam. Alam, tokoh. Hatta qala Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i mengatakan, la a'rifu lahu naziran fid dunya. Saya tidak pernah tengok orang seumpamanya, tak ada tandingan dalam dunia ni. Setakat yang saya jumpa tak ada nak boleh banding orang seperti dia, tak ada. Tu tinggi tu. Tinggi. Qala haddatsana Ikrimah bin Ammar, daripada Ikrimah bin Ammar. Dia ni tidak berapa kuat mana. Tidak seperti tadi. Kadang-kadang ada tersalah juga dia. Dalam riwayat dia daripada Yahya bin Abi Kathir ada ittirab, ada kegoncangan, ada tak tetap, sekali gini. Dia rajin berlaku begitu. Ibnu Hibban mengatakan dia ni termasuk dalam orang-orang thiqah. Daraqutni juga mengatakan dia ni thiqah, boleh dipercayai lah, boleh dipegang lah. Begitu juga Ya'qub bin Syaibah Ijli dan Ibnu Ma'in katakan dia thiqah. Dia kata thiqah, thabt. Ali Ibn Madini kata Ikrimah di kalangan ashab kita thiqah, thabt, orang yang boleh dipercayai dan teguh, kuat, kemah. Tapi kadang-kadang dia salah. Nak ayatnya orang kemah, orang gapo pun kadang-kadang dia ada juga salah. Dia ada juga. Dulu jumpa dah dalam Muslim dulu, anda pun ingat dah riwayat Ikrimah daripada Abu Zumail. Waktu dipertikaikan oleh ulama, bahas panjang dah dulu. Tak apalah, kita tak sepanjang. Daripada Yahya bin Abi Kathir. Thiqah, thabt juga. Tetapi dia ni yudallis wa yursil. Dia selalu melakukan tadlis. Dia susuk puca. Dan dia selalu meriwayatkan secara munqati'. Orang yang atas dia ni tak ambil. Tu orang yang atas lagi, dia tak ada jumpa dengan orang tu pun. Dia ambil daripada orang tu. Dalam Mizan Al-I'tidal, Mizanul I'tidal, Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, ni orang nombor satu kalau dalam jarh dan ta'dil, nombor satu. Walaupun agak keras sikit pun, tapi dia memang orang semua percaya, akui dia. Tapi keras sikit lah dia. Orang lain beres belakang, luluh belakang, dia payah nak luluh dia, payah. Dia kata mursalat Yahya bin Kathir shibhur rih. Ada hadis mursal yang diriwayatkan oleh Yahya bin Kathir ini serupa angin, tak boleh nak pegang. Kalau angin tak boleh nak pegang. Kena beringat pun dia tu. Kalau dia ni riwayat secara irsal, riwayat mursalat dia tu tak boleh nak pegang. Tak apalah. Daripada Hilal bin Iyad
Hilal bin Iyad. Setengah kata Iyad bin Hilal. Macam-macam lah, tak apalah tu beza pendapat. Setengah kata dia ni Ibnu Abdullah, setengah kata Ibnu Abi Zuhair Al-Ansari. Kebanyakan ulama mengatakan Zuhaili dan Abu Hatim Hilal bin Iyad itu agak lebih tepat sikit. Ibnu Hibban mengatakan dia ni thiqat. Tapi kita kena tahu lah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ni nak belajar perawi ni sikit, belajar ilmu rijal sikit-sikit. Yahya bin Sa'id Al-Qattan orang kata dia kerah. Ibnu Hibban kan pengarang kitab Sahih Ibnu Hibban. Tu orang macam ni mudah menapih dia. Dia luah, tidak halu. Dia mudah kata thiqah orang. Dia mudah nak meluluskan orang, dia mudah. Orang panggil mutasahil. Kalau lagu ni mutasahil. Mutasahil ni orang mudah-mudah lah. Mudah luluh kalau dengan dia. Tapi Yahya bin Sa'id tadi payah. Pahit lah. Kalau dia kata orang ni boleh percaya, maknanya boleh. Sebab payah. Tapi kalau Ibnu Hibban masih lagi orang pertikaikan. Orang kata dia ni mutasahil, banyak mudah-mudah. Hafiz Ibn Hajar dalam Taqribut Tahdzib kata majhul, tak diketahui dia ni siapa sebenarnya. Hilal bin Iyad siapa sebenarnya? Majhul, orang yang tidak diketahui siapa dia sebenarnya. Pula lepas tu tak ada orang lain pula hak riwayat daripada dia ni selain daripada Yahya bin Abi Kathir. Hak tadi Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata serupa dengan angin tu, mursalat dia. Tak ada orang lain riwayat daripada dia ni Hilal bin Iyad ni selain daripada Yahya bin Kathir, Abi Kathir tadi. Ni ya. Lepas tu dia kata haddatsani Abu Sa'id Al-Khudri. Tak apalah. Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal lagi mengatakan Hilal bin Iyad atau Iyad bin Hilal ini la yu'raf, tidak diketahui siapa dia. Ni kalau dalam kita hadis ni, kalau ulama-ulama rijal tak kenal dia, tak tahu dia, tak lagi hadis tu, tak lagi dia hukum tak sahih lalu. Dhaif sekurang-kurangnya. Cara dia lagu tu. Saya tak tahu orang lain meriwayatkan daripada dia selain daripada Yahya bin Abi Kathir. Orang lain tak ada. Itu dia. Baiklah. Sekarang ni kita tengok hadis ni. Kita tengok hadis ni. Lepas tu Abu Daud kata akhir ni. Ni ujung ni. Abu Daud kata, qala Abu Daud kata pula. Bila Abu Daud kata tu kena perhati molek lah. Tidak ada yang mengisnadkannya selain daripada Ikrimah bin Ammar. Yang mengisnadkan hadis ini sebut maknanya perawi-perawi ini dengan bersambung-sambung lagu ni, tak ada orang lain selain daripada Ikrimah bin Ammar. Pula situ Yahya bin Abi Kathir dia seorang saja ada riwayat daripada Hilal bin Iyad. Pas Hilal bin Iyad ni tidak diketahui siapa dia, majhul. Majhul ni ada dua, majhulul hal, majhulul ain. Majhul ain tak tahu dia tu, diri dia tu orang tak kenal, ada ke tak ada, tak tahu. Tu majhul ain orang panggil. Yang kedua majhul hal, orang tahu ada, dia memang ada wujud dia tu, tapi keadaan dia lagu mana tak tahu. Orang juruh kau tak juruh kau lagu mana tak tahu. Tak sih, tak boleh juga. Kedua-dua tak boleh. Kalau majhul ain, kau parak lagi kalau lagu tu. Tak tahu tuan lah. Ni tahu tuan tapi tak tahu keadaan dia tu lagu mana, tak boleh juga. Sebab itulah ulama hukum hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Nabi SAW kata la yakhrujir rajulan. Kita baca dengan nahi, la yakhruji. Nahi ghaib kita panggil, nahi ghaib. Kalau kita baca la yakhruju boleh juga. La yakhruju dia dengan makna nafi,
Nafi pun dengan makna nahi di sini. Nafi dengan makna nahi, bukan nafi saja. Bukan makna tak boleh. Boleh kalau nak buat. Pergi dua orang, apa kak buka aurat kedua-dua berak. Belah berak tu buat. Boleh apa tak boleh? Tidak sakit perut. Kalau buat lagu tu. Jadi nafi di sini dengan makna larang. Tak boleh tu jangan. Maknanya jangan. Jangan dibuat lagu tu. Awak tak boleh buat. Tak boleh buat macam ni. Tak boleh buat. Itu maknanya jangan buat. Bukan makna tak boleh tu awak tak mampu buat. Tidak. Tidak boleh dua orang, atau janganlah dua orang lelaki keluar pergi untuk buang air besar dengan mendedahkan auratnya sambil berbuah-buah. Dalam hadis ini disebut dua orang lelaki. Paling tu kalau seorang lelaki seorang perempuan tak ada sebut. Kau tak boleh lah dia sebut ni, kira-kiranya tak apalah. Muka sama go kita kata. Tak boleh dah Ustaz. Kalau seorang lelaki seorang perempuan tak boleh juga. Dua orang perempuan tak boleh juga, serupa je. Hak tu kau pelik lagi. Maknanya tidak sesuai benar lah, tak, cara tak beradab benar lah kalau lagu tu. Perempuan sama perempuan atau perempuan dengan lelaki, cara tak beradab. Hak lelaki dua orang ni pun tak boleh. Pak kalau ramai lagi, kau tak boleh. Kalau dua orang ni biasanya orang sunyi-sunyi. Dua orang ni antara dua orang rapat benar lah kita kata. Kalau ramai, kau tak boleh lagi. Tak boleh juga. Bukan makna sini dalam hadis sebut dua orang tak boleh. Kalau tiga boleh. Tak boleh faham lagu tu. Tak boleh faham lagu tu. Pergi nak buang air besar. Dengan apa ni? Mendedahkan auratnya. Tapi kalau nak buang air kecil boleh pergi dua orang. Ada. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah buat. Dia panggil sahabat dia bila dia nak kencing. Dia suruh duduk cacat di belakang dia. Hak-hak kencingnya dia seorang saja, yang buang air kecilnya dia seorang. Tapi sahabat dia suruh duduk di belakang. Untuk apa? Tasatur, supaya lebih tertutup. Daripada jauh orang tak nampak, lindung. Apa cara pun kena biar tertutup, lebih tertutup. Cubalah usaha ke arah itu. Tapi kalau buang air besar, dia melibatkan dedah banyak ni. Menyebabkan dedah banyak. Apa kalau hak buang air kecil, kalau hak ni duduk di belakang, belakang lah kita kata, tak nampak. Tapi kalau buang air besar, itu aib. Boleh jadi dia pergi cerita pula macam-macam pula benda-benda lain kepada orang lain tu. Itu tidak sesuai lah, nak jaga tu. Dengan mendedahkan aurat, di sini menunjukkan tak boleh dedah aurat, kena jaga. Ya tahaddatsan sambil berbuah-buah. Sambil berbuah-buah. Buah, kau tak molek lah, buah. Biasa ni orang zaman dulu kampung biasa lah dia buat lagu. Dia pergi buang air, lepas tu duduk buah belah-belah. Itu tidak molek, tidak sesuai dengan adab Islam. Kalau kita kata haram, haram lah. Tak boleh benar lah. Kalau kita kata makruh, makna tak sesuai dengan adab Islam. Fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala dhalik. Kerana Allah azza wa jalla memurkai perbuatan seperti itu. Atau Allah SWT murka terhadap perbuatan seperti itu. Baik. Kalaulah hadis ini tidak dhaif, hadis ini hasan sekurang-kurangnya, dengan ada perkataan murka ni, dia tidak makruh. Allah SWT tidak murka atas perbuatan makruh. Dengan adanya perkataan yamqutu ni menunjukkan bahawa ini adalah haram. Sebab tu Allah SWT murka. Kalau tidak, tak murka. Haram. Apa haram kah? Haram kau seseorang tu dedah aurat? Haram dia sebab apa? Kalau kita terima ini, haram. Haram dia sebab apa? Apa illat haram? Apa illat bagi hormat? Apa illat bagi haram ini? Setengah ulama kata pasal dedah aurat, orang lain tengok, dia haram. Sebab dedah aurat. Hak lain pula dia kata sebab buah duk kecek. Tengah buang air tu duk kecek. Sebab tu dia haram tu. Sedangkan maknanya ulama
Sedangkan mana ulama mengatakan ni tidak sampai ke peringkat haram ni. Kalau seseorang tu duduk tengah buang air, dia bercakap, dia bercakap, tidak sampai ke peringkat haram, makruh saja. Lepas tu kalau dedah aurat, apa tak tengok? Masing-masing tak tengok. Dedah aurat, masing-masing tak tengok. Apa tak boleh? Mana tidak jelas lagi. Tidak jelas lagi di sini. Kalau kita kata kerana dedah aurat, lepas tu dia tidak sebut waktu saling tengok kau. Tak sebut. Semata-mata dedah aurat. Jadi kebanyakan ulama mengatakan tidak haram, makruh. Kalau makruh, apa Allah SWT murka? Sini lagi duduk kalau dalam matan, illat dia. Illat bagi hadis ini tidak sahih. Illat apa ni? Hadis ini tidak sahih. Tadi sebab apa ni sanad tadi. Kalau ni dalam matan ni dia kata yamqutu, Allah SWT murka. Sedangkan ijma' ulama, mengikut Syaukani, ijma' ulama mengatakan tidak sapa haram. Tidak sapa haram, cuma makruh. Ada sebut perkataan yamqutu dalam hadis ini, ni dia ada illat. Ada illat. Kalau tidak akan berlaku ijma' terhadap perkara yang seumpama ini, tidak akan berlaku ijma', bahawa dia makruh saja. Tetapi ini satu pendapat. Yang lebih jelasnya kita kata, kalau hak ulama kata makruh tu kalau satu-satu dedah aurat saja, lepas tu duduk sekali, tak mesti tengok, hak tu makruhnya. Ataupun buah-buah saja pada ketika duduk buah air, buah-buah, lepas tu masing-masing tak nampak, duduk buah saja, hak tu makruhnya. Tapi kalau berkumpul dua-dua ni kalau berkumpul, itu dia bukan makruh, haram. Haram ni atas kedua-dua tu, bukan salah satu. Bukan salah satu dedah aurat ke ataupun bercakap-cakap tu, tidak. Tetapi kerana ada kedua-dua ni, kerana ada kedua-dua ni, ini kalau kita terima hadis ini boleh dijadikan hujah lah. Tapi kalau sudah diterima bahawa sanad dia tu tidak kuat, tak ada jadi masalah. Tak boleh nak buat pegangan lah dengan ini, tak boleh lah. Ada juga ulama mengatakan di sini perkataan yamqutu ni, Allah SWT murka, tidak semestinya bila kata yamqutu ni memberi makna haram. Tak mesti. Sebab ada dalam hadis abghadul halal ila Allah at-talaq. Perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah talak. Murka juga. Tapi adakah benda tu haram? Setiap yang dimurkai itu haram selalu? Tak mesti. Misalnya talak, dia halal, tidak haram, tapi dimurkai. Cuba juga di sini. Sebut murka pun tidak semesti makna haram selalu. Boleh jadi makruh. Tetapi jelaslah, kalau dua-dua sekali bercampur, lepas tu tengok pula, saling duduk tengok, memang hak tu haram. Hak tu tak boleh, haram. Kalau tidak sabit hadis ni pun, sabit hadis lain lah. Tengok aurat orang tanpa sebab, haram. Tak boleh. Lepas pada tu kerana telanjang kah jadi Allah SWT murka? Kalau kerana telanjang saja, dah. Kerana orang tengok, kerana orang lain tengok, tak ada sebab, kerana tu yang jadi haram, dah berdosa. Tapi kalau telanjang saja, hak tu tidak, setengah ulama kata makruh pun tidak, harus boleh. Sebab apa? Sebabnya Nabi Musa sendiri pun pernah telanjang. Nabi Musa pernah telanjang. Dalam masyarakat dia memang orang telanjang belaka, pergi mandi sungai. Cuma dia tidak mandi sekali dengan orang lain. Itu Nabi Musa. Orang lain mandi ramai-ramai telanjang gitulah, dia tidak. Lepas tu pokok dia pun kata, apa tak saya mandi sekali dengan kita ni semua ni. Dalam Bukhari, dalam Gap ada lah cerita tu. Apa tak saya? Dia ni batu besar berkali. Pakak kata. Sebab tu lah pakak doa nganyi. Satu kali Nabi Musa mandi
sungai. Dia mandi seorang dia, letak kain atas batu. Batu tu buat lari. Batu tu buat lari. Batu buat lari, dia pun hambak batu. Berhenti kata dia. Saya ingat batu tu berhenti, dia pun bahaya. Batu, saya bekah batu. Dia pun ambil kain. Pada ketika tu orang tengok, orang kata. Jadi setengah-setengah ulama dia tak seterima hadis tu. Pasal apa? Mengaibkan, kata dia. Adakah Nabi Musa ni orang tengok aurat dia sampai lagu tu? Walaupun ada dalam Bukhari pun, kata dia, tidak sahih. Ini cerita Abu Hurairah. Kalau Syiah parok lagi, dia kata rekaan Abu Hurairah. Parok lagi. Dah betul dah tu dah. Sahih dah, tak ada apa-satu. Abu Hurairah tak reka, tak apa, memang betul lagu tu. Bukan Abu Hurairah saja yang royak tu, ramai lagi orang lain. Lepas pada tu, ini nak menghilangkan keaiban yang orang duduk sebut-sebut tu. Aibnya kalau tidak nyata. Kalau nyata tu bukan pokok dia tak jadi masalah. Sekala pun duduk mandi selanjang sama-sama pokok dia. Dia tidak aib. Kalau mandi dengan bertelanjang masing-masing tengok pun tidak aib. Kalau Allah SWT tunjuk Nabi Musa pada masa tu dalam keadaan dia tidak anggap aib, apa aibnya? Itu pun semata pada ketika tu nak menghilangkan hak dia kata tu, hak dia. Allah SWT tunjuk Nabi Musa pada masa tu dalam keadaan dia tidak anggap aib, apa aibnya? Itu pun semata pada ketika tu nak menghilangkan hak dia kata tu, hak dia tuduh. Kalau tidak akan berpanjangan, akan berterusanlah tu sangkaan buruk dia tu terhadap Nabi Musa. Kalau dia tengok, dia tak ada pun orang buruk. Kita tengok dah aurat dia. Apa orang kata lagu tu, muka semua orang lagu tu. Tak timbul masalah. Aib ni kalau orang lain semua tutup, tiba-tiba nampak dia seorang. Tu baru aib, baru jadi buah mulut orang. Ni tak ada siapa dia kecap. Supaya dibaraklah orang lelaki dengan orang perempuan salah. Siapa dia kata gapo, tak ada gapo, biasa aja dalam masyarakat dia. Dalam kita baru kita kata tak patut. Misalnya kita kata dalam masyarakat kita, dalam masyarakat dia tak ada gapo. Ni pun masyarakat dia tak ada anggap apa-apa kalau telanjang, kalau nak dedah aurat. Hak kita nak ayat tadi, Nabi Musa ni mandi telanjang ketika tak ada orang. Tak kira lah dalam bilik mandi kau atau sungai kau, ketika tak ada orang. Walaupun setengah orang kata ini syariat Nabi Musa, syariat kita tak boleh. Syariat kita tak boleh. Tak betul, tak kena lagu tu. Sebab tu kalau kita dalam usul fiqh dia ada kan belajar syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Lagu mana hukum dia? Kebanyakan ulama menerima lagu mana syariat sebelum kita ni. Kalau Nabi SAW tidak takwil, tidak ubah, tidak baiki, bahkan dia cerita, dia sebut gitu saja tanpa ada komen daripada dia, bermakna hak tu juga menjadi syariat kepada kita, boleh kita pakai. Hak zaman Nabi Musa ke Nabi dulu kan boleh kita pakai. Kalau kita kata ini pada anda lah, anda fahamnya pada anda lah. Orang kata kalau dalam bilik mandi tutup pun lebih moleknya pakai kain juga. Iyalah kalau nak pakai tak ada masalah. Tapi pada anda tak ada, supaya dalam keadaan itu supaya. Itu sah hadis. Bila seorang Nabi buat, lepas tu Nabi SAW cerita, dia tak ada komen apa-apa, menunjukkan kita pun boleh buat lah dalam keadaan lagu tu. Dalam keadaan lagu tu siapa lebih kita kau Nabi Musa lebih? Takkan kita lebih daripada Nabi Musa? Siapa kita kata dalam bilik air pun nak pakai? Ada. Pada anak ada. Hak Nabi Musa buat tu memang molek. Kita kalau nak buat lagu tu pun tidak jadi kurang, tidak jadi makruh, tidak jadi gapo. Sebab apa? Pasal Nabi buat. Tu sah. Yang kedua, dalam kitab ni pun dia sebut ni Fazlul Majhud. Nabi SAW mandi dengan Aisyah. Kira-kiranya kalau mengikut hukum fiqh tidak salah. Dan dalam hadis pun sebut tidak salah. Mana kalau seorang tu tengok aurat isteri dia tengok aurat dia, tidak jadi masalah. Pas maklum ni. Dalam di sini dia sebut. Iaitu ni Muslim, Nasa'i meriwayatkan daripada Aisyah, kata dia, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid fayubadiruni wa ubadiruhu hatta yaqul da'i li wa aqul ana da'li. Ini lafaz Nasa'i. Lafaz Muslim dia kata kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah, begitulah lebih kurang saat ni juga. Mana aku mandi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil air daripada satu bekah yang sama. Lepas tu berebut
badidda, dia dulu. Sehingga aku kata, tinggal kat aku ketek. Dia pun kata, tinggal kat aku ketek. Tinggal kat aku ketek. Air yang dia guna ni sebanyak mana? 12 cupok saja. Tu kalau kita tengok dalam hadis-hadis, tengok 12 cupok. Pada 12 cupok ni, kalau pakai ini pandangan ulama disebutkan di sini. Dia kata kalau kedua-duanya pakai kain pula, meresap tu masuk dalam kain dia tu banyak mana air. Boleh jadi ada kemungkinan mereka tidak cara mana dari segi aurat ni. Sehingga kalau dedah telanjang pun tak apa. Atau kalau kita kata tutup pun tutup tu tidaklah kata banyak sangat gitu. Tidak tutup banyak sangat. Boleh jadi. Boleh jadi berlaku. Bila boleh jadi, dan di sini tengah-tengah terdedah aurat lagi kita kata. Lepas tu duduk buah-buah lagi, boleh tu. Boleh tu. Sebab itu hadis ini dia kata tak boleh pakai. Hadis ni. Cuma dia bezanya dia duduk buah air besar. Tidak mandi. Lepas tu ni orang lain. Tu beza. Hak ni dengan isteri. Dengan isteri tak apa. Kok mana-mana pun dia nak ayatnya ketika dengan isteri, suami isteri lah kita. Dedah aurat tak apa. Begitu juga buah-buah tengah dalam keadaan terdedah aurat gitu, bukan dalam semua keadaan tak boleh. Dalam keadaan berok seperti tadi tak boleh. Lepas tu orang lain pula. Lepas tu kalau tak ada masalah, kalau ada orang nak jatuh parik, kau nak gapo kau, ada kita boleh kecek. Tu ketika tu semua ulama kata lagu tu. Kita duduk tengah buang air, lepas tu orang ada masalah apa-apa. Orang buta kau nak jatuh, kita boleh royak ke dia kecek, tak apa. Di sinilah dia kata mengikut zahirnya an yakuna fi hadhihi al-halah alla yakuna fi hadhihi al-halah alaihi mathiyab. Tak ada kain, tak ada pakaian atas mereka berdua pada ketika mandi ni. Sebabnya kalau ada kain tidak memadai air sebanyak tu. Ni pandangan ulama. Tidak memadai air sebanyak tu, akan diisap oleh kain tu. Kalau kita terimalah, kalau kita andaikan oleh kerana Nabi SAW ni seorang yang sangat pemalu, kita katalah kedua-duanya ni bertutuplah, pakai kain lah kita, bertutup dalam keadaan ini. Tetapi kemungkinan mereka mendedahkan aurat hatta telanjang sekalipun mungkin. Pasal apa? Dia suami isteri. Apa salahnya? Tetap ada kemungkinan itu. Bila kemungkinan itu ada, kita nak kata dalam keadaan telanjang ni tak boleh kecek berapa haram. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itulah ulama perhati kepada semua ni, dia kata makruh paling tinggi. Pada ketika buang air besar tadi pun makruh. Jadi larangan tadi karahiyah. Karahiyatil kalam, larangan bercakap tadi apa makna? Larangan tu dengan makna makruh, bukan haram. Bukan haram. Tapi kalau nak pakai tu boleh pakai lah, tak ada masalah. Cuma ni nak ayat masalah. Nak ayat masalah. Kalau nak pakai juga, pakai lah. Tak apa tu. Dalam bilik air pun tak pakai, tak apa. Tapi kalau tak pakai pun ada jalan, ada alasannya. Tak boleh kita berdalil dengan hadis ni. Sebab ni cerita lain, cerita orang luar ni, orang ajnabi. Cerita orang ajnabi. Jadi hak hukum hak ulama kata apa ni? Hukum hak ulama kata makruh ke atau kata haram, dia tidak boleh bersandar kepada hadis hak ni. Tak boleh. Pasal apa hadis ini dhaif? Dhaif tak lagi. Paling tinggi sebagai penyokong saja, penyokong kepada hak lain-lain.
babur rajul yaruddus salam wa huwa yabul. Ini bab seorang tu menjawab salam pada ketika dia kencing. Bolehkah? Ini dalam kitab ni, dalam setengah nuskhah ni dia kata ayaruddus salam dengan hadaf haraf istifham. Bolehkah? Adakah? Adakah? Boleh seseorang itu jawab salam pada ketika dia kencing? Lepas tu dia marilah sanad ini. Nabi SAW, ada orang lalu dekat dia, dia sedang buang air kecil. Orang tu pun beri salam kepada dia, dia tidak jawab. Abu Daud berkata, diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan selainnya bahawa Nabi SAW tayamum, lepas tu dia jawab salam kepada orang itu. Itu sah hadis. Yang keduanya, disebutkan siapakah yang memberi salam itu, iaitu Muhajir bin Qunfudh, seorang lelaki yang dikatakan seorang lelaki itu. Dia pergi dekat Nabi SAW ketika Nabi sedang buang air kecil. Dia pun beri salam kepada Nabi. Nabi pun jawab kepada dia, tidak jawab, sehingga ambil air semaya. Lepas tu dia pun nyatakan keuzuran dia, alasan sebab apa dia tidak jawab tadi. Faqala inni karihtu, saya tidak mahu menyebut Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan suci. Kita tengok dulu sini. Hak mula-mula ni Imam Abu Daud buat mari perawi dia yang Uthman dan Abu Bakar, dua beradik. Dua beradik Ibna Abi Syaibah. Siapa dia Uthman? Uthman ni perawi Bukhari juga ni. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, pengarang Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Hak tu pun perawi Bukhari dan Muslim juga, dan lain-lain lagi lah. Tetapi dua beradik ni Abu Bakar tu lebih kuat, lebih kemah. Abu Bakar diterima baik. Tapi Uthman ada setengah-setengah ulama pertikai dia. Sebab tu Abu Daud sebut kedua lalu. Sebut kedua lalu. Kalau sebut seorang lah, makan lagu mana pula? Apa masalahnya? Dia ni tak ingat Quran, molek dia ni. Nak ayatnya orang besar-besar pun ada kalanya tak ingat Quran, molek. Sini baik kita baca dalam ni dia sebut. Dia ni dikatakan thiqah dan hafiz. Hafiz ke dia? Hafiz hadis, tidak hafiz Quran. Rawa anhu al-Bukhari Muslim. Bukhari Muslim ada ni. Imam Ahmad membantah beberapa hadis dia, tak saya terima. Imam Ahmad kata ini mungkar hadis dia ni. Dia ni baca salah Quran. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahzib Tahzib kata, dalam kitab Tashif, dia ambil daripada Daraqutni, Uthman bin Abi Syaibah baca dalam kitab tafsir, ketika meriwayatkan hadis-hadis dalam kitab tafsir ni, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-safinata fi rahli akhi. Dia baca lagu tu, kata ja'ala siqayata, dia kata ja'ala as-safinata, perahu pula je bubuh dalam apa nama ni, bekah adik-beradik Nabi Yusuf tu. Tengok dia baca salah. Uthman baca lagu tu. Bila orang kata ja'ala siqayata fi rahli akhi, dia kata saya dengan adik-beradik saya Abu Bakar tak baca mengikut qiraat Asim, kata dia. Qiraat mana baca lagu tu ya? Tak ada. Ni setengah ulama kata buat apa lagu ni ni? Buat apa lagu ni? Setengah-setengah ulama tak saya terima langsung ni. Walaupun dalam Bukhari pun tak saya. Buat apa lagu ni mo ni? Dia kata. Tapi kebanyakan ulama terima lah. Ni kalau nak bicara ni panjang lah pula. Orang kata wattaba'u ma tatlu syayatin. Orang baca, dia kata wattabi'u ma tatlu syayatin. Punah makna tu lagu tu. Wattabi'u, suruh turut pula syaitan baca. Kalau wattabi'u, kalau wattaba'u, mereka tu nak cerita, bukan Tuhan suruh tu. Ni kalau wattabi'u amar bikasril ba, dia baca dengan pakai bawah. Lepas tu lagi, bukan sekali, bukan sedua kesilapan dia. Ni ada lagi dengan sanad ni awak mari. Dia baca dalam kitab tafsir, Alif Lam Mim, tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara tu dia baca Alif Lam Mim ke dia. Parok tu, parok.
Alif lam mim tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebab tu ulama-ulama kata apa ni, kau nak kena lah kuana ni. Itu panjang cerita, ada tak saya bahas inilah. Dia baca supaya awal Baqarah Alif lam mim, itulah Alif lam mim, baca lagu tu. Sebab tu ulama kata dia ni tak apa Quran ni, baca pukul kan ni agaknya lagu ni ni. Tapi Abu Bakar adik-adik dia tu, dia tu tak apa. Tak apa. Molek. Lepas tu Umar bin Sa'ad ambil daripada Umar bin Sa'ad. Dia ambil daripada Sufyan Ats-Tsauri. Dia ambil daripada Dhahhak bin Uthman. Dhahhak bin Uthman. Ini pun orang dipertikaikan juga. Orang kata dia ni saduq yahimu. Saduq tapi kadang-kadang dia keliru, celaru sikit. Ibnu Ma'in kata dia thiqah. Abu Daud dan Ibnu Sa'ad kata dia thiqah. Tapi Abu Zur'ah kata tak kuat. Abu Hatim kata boleh ditulis hadis dia, tapi nak hujah tak boleh. Wala yuhtaju bihi. Nak tulis boleh. Nak hujah tak boleh. Wa huwa saduq istilah. Inilah. Ibnu Abdul Bar kata kathirul khata' laisa bihujjah. Banyak salah dia ni. Bukan hujah. Layyanahu Yahya Al-Qattan. Yahya kata dia ni lemah. Dia kata dhaif. Yahya bin Sa'id Al-Qattan siapa ke dia? Dhaif. Maknanya ada dhaif sini. Daripada Nafi'. Tak apalah ni tak apa. Daripada Ibnu Umar. Nabi SAW kalau kita terima hadis ini mengikut orang yang terima lah. Kita kena faham hadis ini orang ni kata sahih, mengikut dia penilaian dia. Tapi kalau macam Yahya bin Sa'id Al-Qattan ni, bila dia kata dia ni dhaif, ada seorang je hak dhaif, bagi dia dhaif dah tu. Beginilah kaedahnya. Kena faham. Maka kita kata mana orang ni kata sahih, orang ni kata dhaif. Masing-masing. Ini masalah ijtihad. Supaya masalah fiqh juga. Cuma ni ijtihad berkenaan dengan satu orang. Orang ni kata dia ni molek, orang ni kata dia tak molek. Orang ni kata dia kuat, orang ni kata dia tidak kuat. Bagi orang yang kata tidak kuat tu, dia tak boleh fakat. Memang dhaif bagi dia hadis ini. Tapi kalau dia pakai juga hadis isi dia ni, dia pakai juga, dia tidak berdasarkan tarik ini, jalan riwayat ni dak melalui hak lain. Dia kata sahih, lepas tu dia kata dhaif. Kadang-kadang kita jumpa orang yang sama pula, dia kata hadis ni sahih pula. Sahih tu mengikut tarik lain, sanad lain. Sanad ni dia kata dhaif. Ni yang payah. Kita nak tahu sebenarnya dari segi keseluruhan, kalau tengok kepada semua hadis-hadis, banyak jalan dia tu ada sampai ke peringkat sahih, maka ulama katakan sahih. Tapi bagi orang yang tak ada tarik banyak, kalau ada ya jalan dia, sanad dia, lepas tu ada dalam tu orang yang dipertikaikan. Orang yang kata dia dimolek, dia terima je. Orang lain yang kata tak molek, dia tak terima dah. Kok mana-mana apa, tak ada jalan dia untuk dia nak kata hadis ni sahih ke pula. Tak ada jalan, kecuali ada sanad lain. Kalau ada sanad lain, tengoklah. Kalau ada sanad lain, begini cara. Payah kalah lah. Payah. Setengah-setengah ulama dia buat keputusan, dia tengok mengikut ijtihad dia pula. Hak ni orang ni kata molek, orang ni kata tak molek, mana lebih ramai? Lepas tu hak mana hak kata tak molek ni, hak kerah-kerah belaka ke kau setara mana? Hak sederhana katalah ke mana? Hak sederhana. Kalau hak sederhana ramai kata molek, kita terima dia. Ini pun ijtihad juga. Masalah ijtihad belaka. Sebab apa? Manusia tidak mengetahui hati manusia, hakikat seseorang tidak tahu. Setakat yang mengikut maklumat yang sampai kepada dia royak gitu. Kita tidak tahu hakikat dia. Allah SWT saja yang tahu. Lepas tu ulama-ulama ada pakar tak boleh jawab ke apa salah ke apa ni. Mak ni tak boleh jawab salah. Pada ketika sedang buang air tu,
Kalau kita terima hak tu, dia tidak berdasarkan sanad ni, sanad lain. Sanad lain. Ada lagi, banyak lagi. Boleh juga pakai. Boleh. Jadi Nabi SAW sedang kecil, orang beri salam, dia tak jawab. Hak salah gitu pun lagu tu juga. Sebab itulah Abu Daud kata, hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan selainnya. Ramai lagi ni. Ni riwayat daripada Ibnu Umar, riwayat daripada Ibnu Umar dan selainnya. Ramai lagi orang lain. Pasandak ni pun banyak lagi hak lain. Lepas pada tu Nabi SAW tayamum. Lepas pada tayamum dia pun jawab, Waalaikumsalam. Dia kata kepada orang tu. Bapa yang tak jawab salam ni? Sebab apabila jawab salam bermakna menyebut nama Allah. Dalam hadis hak lagi dia kata, sebab apa saya tak jawab salam kau tu? Dia bagi alasan. Sebab saya tak suka nak sebut Allah, nama Allah, salah satu nama Allahnya iaitu As-Salam, dalam keadaan tidak suci. Apa haram kau? Tidak. Hak mana hak lebih molek? Pada ketika buang air kecil tu memanglah hak tu tak boleh. Tapi selepas tu, apa yang Nabi SAW lepas pada buang air kecil tadi, dia tidak jawab selalu, dia tayamum dulu. Sebab apa? Sebab dia nak ambil hak lebih afdal. Hak lebih afdal. Hak lebih afdal. Lepas tu kita kata, kita katalah, macam mana pula dengan hadis hak Nabi SAW bila keluar daripada jamban dia kata ghufranak. Lepas tu dia doa gini macam-macam doa. Macam mana? Sebut nama Allah juga gitu. Sebut nama Allah juga situ. Lagu mana? Pula jadi ulama bahas pula. Dia kata zikir ataupun doa sebut nama Allah ni dalam dua keadaan. Ada dua keadaan. Satu, doa ataupun zikir itu yang khusus dengan waktu tertentu. Ada doa ataupun zikir yang tidak khusus dengan waktu ataupun keadaan tertentu. Doa yang khusus dengan keadaan ataupun tempat tertentu, hak tu tak apa kalau kita sebut. Misalnya lepas buang air, nak masuk ke bilik air, ataupun pada ketika seseorang tu jimuk misalnya, dia ada baca-baca, ada dalam hadis-hadis, bahkan tengah jimuk tu pun ada baca-baca. Ada juga, walaupun kebanyakan ulama tak terima hak tu, dia kata sebelum saja. Lepas tu dalam keadaan ada aurat pun tak apa. Hak ni ada ketika-ketika tertentu, tetapi hak tidak khusus dengan waktu tertentu macam bui salat. Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh kita nak sebut. Kita nak bui salam kat orang, nak jawab salam. Pasal salam ni dia tidak khusus dengan masa ataupun keadaan tertentu. Dia bagi pula gitu. Hak ni termasuk salam ni tidak khusus dengan waktu. Tak usah duk bui lah pada masa tu, pada masa lain pun boleh. Dan kalau tak jawab pun tak apa. Sebab apa? Sebab ini tidak khusus dengan waktu tu. Salam ni nak jawab salam ni tidak khusus dengan waktu tu, bukan pada masa tu. Orang kata Waalaikumsalam. Jadi kalau kita tak baca pun, tak sebut pun tak apa. Itu ulama buat pembahagian begitu. Tetapi ada juga ulama mengatakan, inilah apabila kita belajar kita hadis ni kena ingat sekara. Sekara nak bagi peringatan. Banyak pendapat. Dia tidak supaya kita ngaji kitab fiqh. Kena beringat selalu. Kalau ngaji kitab fiqh, kalau fiqh Syafi'i, hak tu lah. Hak tu. Tak kira dah pendapat orang lain. Kalau kita ngaji kitab hadis, kita mesti kena terima daripada awal lagi. Kalau tidak, tak boleh. Susah kita. Susah. Masalah. Sebab apa? Ni lagu ni. Memang pasal dia dah. Kalau mengaji hadis, kena terima waktu tu. Setengah ulama mengatakan, dia kata ini salah satu ilat yang terdapat dalam hadis ni. Pasal apa? Banyak dalam hadis yang lain, dia sebut Nabi SAW dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak suci, tak ada air semayang, dia baca doa apa? Hadis ni kata tak boleh. Sedangkan hak tu lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi kedudukan. Pula. Tetapi hak sebaik-baiknya padahal hak ni sahih juga. Cumanya sepakat tadi lah ulama buat pembahagian tadi. Hak tu doa khusus. Doa khusus tu dalam keadaan tak ada air semayang pun memang dia kehendaki begitu. Tak mesti ada air semayang. Tapi kalau hak seperti ni yang tidak khusus dengan waktu tertentu,
seelok-eloknya ada air sembahyang, hak afdalnya. Tapi kalau dia ni jawab salat juga, bukan ketika buang air tu, selepas tu tak ada air sembahyang lagi, boleh, harus, tidak kata haram, tidak haram, boleh. Terutama kalau kita ni berasa orang tu takut terkilan dia, kecil hati dia tak faham, ya kita buat tadi tak jawab tadi buat apa, dia kata kita ni sombong kau macam mana kau, maka lebih baiklah kita cepat-cepat jawab salah dia untuk menghilangkan kekeliruan dia, ataupun lakukan seperti yang Nabi SAW buat, iaitu tayammum. Kalau nak ambil air sembahyang takut lambat dan orang tugi, tayammum untuk nak jawab salah. Tayammum untuk nak jawab salah. Ini satu cara yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Apa ni? Dia takut orang tu serah hati, dan dia rayak. Kalau benda-benda yang mengelirukan, kita kena rayak ke orang. Apa yang kita buat lagu tu? Yang ni tak saya sebut nama Allah SWT dalam keadaan tidak suci. Tak boleh kau, haram kau? Tidak. Cuma Nabi SAW dia ambil hak lebih afdal dan nak ajar kepada kita hak lebih moleknya begini. Kalau doa-doa yang tidak khusus tadi, doa-doa yang tidak khusus tadi. Lepas tu kalau tayammum, tayammum tak apa ni, tayammum tidak semestinya tayammum ni mana pada ketika tak ada air baru boleh tayammum. Dalam perjalanan baru boleh tayammum. Kalau duduk di rumah kita tak boleh tayammum. Tak. Hak ni kes lain, boleh tayammum. Nak cepat jawab, kalau tidak jadi lambat, orang tu degi, boleh tayammum. Walaupun tidak sakit, walaupun tak ada apa-apa masalah, walaupun duduk di tempat kita, walaupun ada air, tapi kalau kita nak ambil air sembahyang makan masa, itu saja sudah mengharuskan kita tayammum. Ni untuk ni lah, bukan tayammum untuk sembahyang, tak. Tayammum untuk ni, tayammum untuk ni. Sebab itulah dalam fiqh Hanafi gapo dia kata, duduk dalam masjid, kalau orang tu berjunub lah, katakanlah junub, tidur tu mimpi, moleknya dia tayammum dalam masjid dulu sebelum keluar. Wah, kita kata tayammum lah ke mana? Tak? Itu kena fiqh dia lah, fiqh dia rakyat ni kalau capi tak boleh. Wah, bahan atas ni dia ada debu sikit sebanyak ni, madai dah bagi dia, mengikut fiqh dia lah, mengikut fiqh dia rakyat tu. Sebab itulah Auza'i mengatakan bagi orang yang berjunub, ni Auza'i, Imam Auza'i salah seorang mujtahid juga, dia kata ni masalah dia, mazhab dia. Dia kata kalau seseorang itu berjunub, waktu dia sedar tu nak habis dah subuh, katakanlah, kalau dia pergi mandi keluar waktu, tak ada. Bagi orang yang seperti ni boleh, kata tayammum, sembahyang boleh, kata dia. Ini mengikut pendapat dia. Mengikut pendapat dia. Takut-takut terlepas waktu. Bagi dia jaga waktu tu lebih besar lagi, lebih besar lagi daripada mandi tu. Kalau mandi habis waktu, mengikut pendapat dia lah. Lepas tu ni sikit lagi, ulama-ulama buat kesimpulan lah daripada banyak-banyak ni. Dalam keadaan lagu mana jawab salah ni wajib, tetapi dalam keadaan lagu mana tidak wajib, jadi tidak wajib. Ada beberapa masalah. Ni dia bagi dalam bentuk syair di sini, banyak syair-syair, di antaranya raddus salami wajibun illa ala man fi salati au bi aklin syaghala, dan seterusnya. Itu pun banyak rangkap juga syair itu. Ni syair yang ada di sini. Salamuka makruhun ala man satasma'u wa man ba'dama ubdi yusannu wa yushra'u musallin wa talin dhakirun wa muhaddithun khatibun wa man yusghi ilaihim wa yasma'u mukarriru fiqhin jalisun liqada'ihi, dan seterusnya. Panjanglah. Jadi ada beberapa orang ni hak ni makruh kita beri salam. Kita sendiri ni kena pandai lah, orang nak jawab salam tu hak juga dia. Pasal ni lah jadi kena tayammum dulu, kena royak pula. Kita kena tahu orang dalam keadaan lagu ni tidak sunat beri salam, bahkan makruh. Bahkan makruh. Dan orang yang dalam keadaan lagu ni tidak wajib jawab salam. Kalau dia tak jawab pun tak apa. Nabi SAW jawab ni, ini dia ambil hak lebih baik. Kalau tak jawab pun tak dosa, tak jawab pun.
Kalau Nabi SAW tak jawab sini pun tak apa. Iaitu siapa dia? Yang pertama orang tengah semaya, tak usah duk beri salam lah ke dia. Kalau dia tak jawab pun tak apa. Bahkan beri salam tu makruh. Orang sedang mengaji Quran. Yang kedua. Yang ketiga orang sedang berzikir. Yang keempat orang sedang mengajar hadis. Apa kita mengajar hadis? Khatib sedang berkhutbah. Dan orang yang duk dengar khatib duk khutbah tu, makruh juga. Tak usah beri salam. Dan mukarrir fiqh, orang yang sedang bincang masalah fiqh, ngaji fiqh, duduk bincang masalah fiqh, makruh juga beri salam. Tak usah beri salam. Kalau beri salam dia tak jawab pun tak usah kata apa. Tidak wajib atas dia. Dan orang yang duduk sedang memutuskan kes dalam mahkamah kau gapo kau, itu pun tak boleh juga. Dan orang yang sedang bahas fiqh pula, kaji fiqh pula, biarkan mereka liam fa'u, kata dia, supaya mereka dapat memberi munafaat kepada orang lain. Ni duduk ganggu beri salam, kakak beri salam, sibuk nak jawab salam. Muazzin tu tengah bal beri salam, tak boleh. Seterusnya muqim, orang duduk tengah khamak, tak boleh juga. Mudarris sedang mengajar, ikutlah mengajar apa. Ajnabiyat, al-fatiyat, perempuan-perempuan ajnabi yang muda-muda, tu tak boleh. Orang sedang main catur dan sebagainya, duk main teruk, makruh juga beri salam pun. Tak payah beri salam. Dan hal serupa-serupa tu lah. Dan orang yang sedang duduk berseronok-seronok dengan isteri dia, kita ganggu dia pula dengan beri salam, tak boleh. Begitu juga orang kafir dan orang yang mendedahkan aurat dia, tak boleh, makruh. Itu beberapa hal lah. Orang yang sedang buang air, supaya sedang buang air besar atau buang air kecil, termasuk juga. Beberapa banyak belah-belah. Jadi kita kena jagalah. Ini ulama faham daripada kesimpulan kesemua hadis lah, dia buat kesimpulan. Lagi hal lain itu pun lebih kurang itulah, nampaknya setakat itulah. Wallahu a'lam.